Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacha Wang Seng Hao. Okay. Tacha Wang Seng Hao. Waalaikum. Saudara-saudari, saudara Bakhtia. Dia bagi topi dia kat saya, nampak kepala dia botak. Saudara, sahabat-sahabat yang berucap sebelum ini, semua yang hadir walaupun dalam keadaan hujan renyai-renyai, saya minta maaf sebab sampai lambat kerana ribut daripada Kuala Lumpur tak berhenti sepanjang semenanjung Malaysia. Jadi tak boleh laju dan banyak lori. InsyaAllah saya hanya ada lebih kurang setengah jam untuk cakap dengan saudara-saudari. Cuma yang saya ingat bila saya sampai kat sini, perkara pertama saya ingat, saya pernah berceramah di sini bersama-sama dengan Rashid Hasnun dulu, ya. Tahun 2018 dulu. Saya ingat masa kempen untuk Bakhtia juga, waktu petang. Masa itu waktu petang saya pernah berceramah dekat sini, dia nak bercakap juga. Semalam saya di Batu Pahat. Rashid Hasnun akan bertanding untuk pertahankan kerusi Batu Pahat. Untuk kawan-kawan di balik pulau, kawan-kawan di Pulau Pinang, walaupun orang Pulau Pinang dah tendang dia ke Johor, saya nak maklumkan setakat ini, insya-Allah berita baiknya ialah semua pengkhianat-pengkhianat ini akan kalah dalam kursi masing-masing. Dah memang. Saya baru dapat angka terbaru. InsyaAllah Azmin akan kalah di Gombak. Zuraida akan kalah di Ampang. Mansur akan kalah di Nibong Tebal. Rashid kalah di Batu Pahat. Yang lain tak payah sebut, memang kalah semua. Jadi setakat ini juga alhamdulillah kepada kawan-kawan yang Melayu, Cina, India yang hadir di Pulau Pinang. Berita baik itu terus datang. InsyaAllah semua kerusi-kerusi kita di negeri-negeri yang kubu kuat kita, iaitu Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, dan kubu kuat terbaru kita iaitu di Negeri Sembilan, InsyaAllah kita akan menang besar di kesemua keempat-empat negeri ini. Negeri tumpuan kita yang baru iaitu Perak, InsyaAllah juga kita nampak ada peningkatan yang mendadak, terutamanya dari pengundi-pengundi Melayu. Sekarang tinggal 4 hari sebelum masuk mengundi. Saya insya-Allah ada keyakinan bahawa kita akan rampas negeri Perak, insya-Allah, saudara-saudari. Maka kita tinggal negeri Melaka dengan Johor yang dulu banyak menyumbang kepada kursi-kursi untuk kita sampai ke Putrajaya. Setakat ini insya-Allah kita akan pertahankan sebahagian besar kerusi-kerusi PH di negeri Johor dan juga negeri Melaka. Maksudnya keadaan sekarang kita sudah pun melepasi 90 kerusi dalam keadaan berbaki 4 hari sebelum pilihan raya. Kalau keadaan baik ini berterusan, kalau tidak banjir, kalau tidak ribut, kalau UMNO masih lagi bergaduh sesama mereka seperti yang berlaku sekarang, insya-Allah kita akan melepasi 100 kerusi dan berada dalam keadaan yang paling baik untuk membentuk kerajaan dalam masa kurang seminggu daripada sekarang. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima, masih lagi ramai di luar ni selalunya akan cakap saya sembang kosong. Pilihan raya yang lepas, kalau pakcik-makcik, uncle auntie ingat, bila saya kata Pakatan Harapan akan menang pilihan raya, semua tak percaya sebab dia ingat dalam pertandingan 3 penjuru PAS lawan kita, mustahil Pakatan Harapan boleh menang. Tapi rekod kita meramalkan pilihan raya lebih baik daripada rekod pengkhianat, katak,
rekod PAS, rekod UMNO, rekod Bersatu. Sebab itu saya harap percaya seberapa banyak yang boleh bahawa kita berada dalam keadaan yang paling selesa untuk bentuk kerajaan. Sebabnya orang walaupun dia tak boleh nampak, tapi segala perkembangan yang berlaku di dalam UMNO, dalam MCA, dalam Bersatu dan dalam PAS, sekarang ini masuk minggu kedua berkempen, rakyat tak bodoh. UMNO Barisan Nasional kata mereka akan bentuk kerajaan yang stabil. Kempen dia kata stabil, makmur, sejahtera dan sebagainya. Tapi rakyat boleh nampak yang memecah belahkan rakyat bukan saja yang melagakan Melayu, Cina, India, tapi sama-sama dia duk bergaduh ni UMNO, bukan Pakatan Harapan. Minggu lepas KJ beritahu kalau nak bersihkan UMNO, bagi dia menang. Ya, logik manusia. KJ kawan baik saya lah, dia mesti kecil hati. Dia kata, kau boleh tak kempen jangan sentuh aku? Saya tak sentuh dia. Saya setuju benda yang dia kata. Tapi bukan bab UMNO bagi UMNO menang tu. Saya setuju bahawa rakyat Malaysia pun tahu bahawa UMNO telah rosak sepenuh-penuhnya. Kalau ada kawan saya daripada UMNO dekat sini, saya nak beritahu perkara yang paling baik boleh berlaku kepada UMNO ialah kalah pilihan raya. Hanya apabila UMNO kalah pilihan raya, mereka ada peluang untuk buang Zahid dan juga geng-geng tua ni. Kalah dulu, buang dulu yang bersama-sama dengan Najib, yang banyak sakau duit, yang main perkauman, bagi 1-2 penggal. Kalau UMNO betul-betul insaf, insya-Allah rakyat akan bagi peluang balik kepada UMNO. Sebab kita pun telah melalui jalan yang sama dalam masa setahun yang lepas. Pakatan Harapan ditolak oleh rakyat di Melaka. Pakatan Harapan kalah besar di Johor. Beza kita dengan UMNO ialah setelah kita dapat isyarat daripada rakyat, kita tak buat bodoh dan kita tidak mempertahankan dan menegakkan benang yang basah. Kalau orang Johor, orang Melaka dan rakyat Malaysia bagi isyarat, isyarat pada ketika itu ialah rakyat mahukan Pakatan Harapan kembali ke landasan membela rakyat. Cakap pasal rakyat, bawa isu rakyat, bagi cadangan-cadangan untuk selesai masalah rakyat. Tolak tepi soal siapa Perdana Menteri. Tolak tepi soal sampai Putrajaya. Jangan bincang dengan kumpulan-kumpulan yang telah khianat kita. Jangan fikir untuk sampai ke Putrajaya kita sanggup bekerja dengan orang yang kita tahu telah merosakkan negara. Itu mesej rakyat daripada Melaka dan Johor. Memang pedih, mulut saya pun leza, dalam PKR pun bergolak. Tapi saudara-saudari, macam yang kita sebut dalam PKR dan PH, kita datang daripada rakyat. Kita faham perasaan rakyat. Kalau rakyat fikir dan rakyat maklumkan bahawa untuk menang kamu kena kembali kepada rakyat dalam tempoh 6 bulan. Pakatan Harapan perbetulkan hala tuju landasan kita dalam tempoh 6 bulan. Sekarang saya boleh sebut rakyat telah kembali bersama-sama Pakatan Harapan dan insya-Allah kita akan ke Putrajaya. Hari ini juga, sebab mereka pun nampak bergolak dalam UMNO, timbalan Presiden Tok Mat buat kenyataan terbuka bagi amaran kepada Zahid. Zahid, kau mungkin Presiden UMNO, tapi kamu tidak boleh pandai-pandai nak runding dengan sesiapa untuk bentuk kerajaan. Saudara-saudari, pakcik-makcik fikirkan, kalau saya timbalan Presiden PKR, cakap macam itu kepada Anwar Ibrahim, Presiden UMNO. Presiden UMNO pula, Presiden PKR. Belum, ha? Presiden PKR. Bayangkan kalau saya timbalan Presiden, cakap kepada Presiden, bagi amaran terbuka dalam media, yang kamu tidak ada kuasa. Kalau saya Zahid,
Saya cari bukit paling tinggi dekat Bagan Datoh, aku terjun. Baik mati. Apa guna jadi presiden apabila secara terbuka timbalan presiden menyatakan bahawa samalah macam dia cakap dia sudah hilang keyakinan dengan presiden dia sendiri. Dia sebut begitu kerana UMNO pun tahu bahawa mereka insya-Allah takkan dapat lebih daripada 50 kerusi dalam pilihan raya kali ini. Kalau UMNO Barisan Nasional, MCA, UMNO MIC dapat 50 kursi pun dah cukup baik. Bacaan kita dia hanya akan melepasi sekitar 40 kursi saja. Berbanding dengan Pakatan Harapan yang insya-Allah semakin dekat untuk dapat 100 kursi. Sama juga dengan PAS dan Bersatu. PAS Bersatu sekarang ini tengah kempen dengan orang Melayu bahawa untuk mengelakkan orang Cina mengambil alih negeri kita ini, kita kena tolak UMNO Barisan Nasional sebab UMNO Barisan Nasional itu sakau duit, dia kata. Tapi tak boleh undi Pakatan Harapan sebab Pakatan Harapan ini ada Cina. Jadi kena undi Perikatan Nasional PAS dengan Bersatu. Dia seolah-olah lupa siapa yang memecah belahkan orang Melayu dan umat Islam di negara ini daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an lagi. Siapa dulu yang beritahu dulu tahun 80-an masa saya kecil-kecil, saya orang Terengganu, saya membesar dalam suasana itu. Siapa yang beritahu kalau sokong UMNO Barisan Nasional jadi kafir? Siapa? PAS. PAS yang kata. Sekarang timbul balik, kalau undi PH dan PN masuk neraka. Itu semua orang cakap, habislah aku lepas ni tiap-tiap hari orang PAS suruh aku masuk neraka. Yang baiknya begini, kita tahu bahawa fatwa PAS ini berubah-ubah ikut jalan mana dia paling dekat nak dapat kuasa. Dia bukan soal Melayu bersatu, dia bukan soal umat Islam, dia bukan soal apa-apa. Soal asalkan 4-5 orang menteri, pimpinan kanan dia jadi menteri, itu je. Kalau hari ini untuk sampai ke Putrajaya, maksudnya PAS kena mensucikan UMNO. Walaupun 50 tahun dia kata UMNO ni tak betul, masa itu jalan dia untuk ke Putrajaya melalui UMNO. UMNO jadi baiklah. Sekarang ini dia rasa jalan dia untuk ke Putrajaya dengan Bersatu. Walaupun yang dalam Bersatu itu ada macam-macam jenis, termasuklah yang sakau duit banyak-banyak pun banyak dalam Bersatu. Sekarang ni tak timbul lah PAS Bersatu kata kami bersih, kami bersih, kami bersih. Padahal aku duk tunjukkan siapa yang sakau duit kapal perang LCS, pimpinan Bersatu. Yang lain dia kata sakau, bila kawan sebelah dia tu dah terbukti terpampang sampai kena bersara, tak boleh bertanding. Oh, dia tak kata sakau. Jadi saya juga tahu, walau macam mana PAS pusing pun, rakyat kita terutamanya yang muda-muda faham bahawa fatwa PAS ini bertukar ganti. Kalau hari ini dia kata dia nak satukan orang Islam, dia bukan soal orang Islam, bukan soal orang Melayu, dia soal jalan paling pendek untuk dia sampai ke Putrajaya. Kalau minggu depan saudara-saudari, contohnya tiba-tiba dia dapat idea untuk sampai ke Putrajaya, dia kena baik dengan DAP. Percayalah saudara-saudari, DAP jadi orang Islam yang paling baik sekali dekat Malaysia. Jangan bimbang. Jangan bimbang saudara-saudari. Sebab itu rakyat faham. Rakyat tahu bahawa ini semua ialah permainan parti-parti politik. Kita sudah ada lebih kurang 5 tahun, sudah ada 3 kerajaan. Rakyat boleh membezakan 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Kemudian rakyat tengok 18 bulan Muhyiddin Yassin dan Bersatu memerintah. Kemudian rakyat tengok pula gabungan UMNO, PAS dan juga Bersatu. Berapa bulan dia memerintah pun ni tak sampai. Lebih kurang 13 bulan, 14 bulan dia memerintah. Rakyat boleh tengok semua. Sedang sebelum ini mereka kata Pakatan Harapan 22 bulan teruk, hancing, kencing. Saya nak tanya orang-orang balik pulau.
kebelakangan ini, banyak tak dengar orang UMNO dengan orang PAS bersatu duk ulang hancing kencing ni? Dah kurang tau, perasan tak? Dah kurang. Saya tahu sebab saya mengikuti dengan rapat. Komen-komen dekat Facebook pun kita ada data saintis yang semak. Saya nak beritahu orang-orang balik pulau, sejak kebelakangan ini, 1 bulan kebelakangan ini, orang UMNO pun tak ratik. Dia dah tak cakap dah kencing-hancing ni. Saya tahu sebab apa? Sebab mereka pun tahu rakyat semakin menolak. Kalau nak dibandingkan 22 bulan, rakyat boleh bezakan 22 bulan itu dengan 18 bulan Muhyiddin Yassin, dengan 14 bulan Ismail Sabri Yaakob. Rakyat kata, sebenarnya yang 22 bulan yang kamu duk kata teruk itu, satunya itu PH celup sebab telah dirampas oleh Bersatu. Yang orang marah masa 22 bulan bukan kepada PKR, bukan kepada DAP ataupun Amanah. Sebenarnya orang marah kepada Bersatu. Mahathir yang melaga-lagakan Melayu, Cina, India. Kemudian yang menteri-menteri. Ya, aku pun tak nak buat dosa banyak-banyak kan. Tapi menteri-menteri yang prestasi paling corot, semua datang daripada Bersatu. Menteri kereta terbang, Bersatu. Menteri Melawar, Bersatu. Rina dulu daripada awal sampai ke sudah, sampai sekarang kita tak tahu dia buat apa sebenarnya. Bersatu. Yang jaga PTPTN, Bersatu. Jadi rakyat boleh bandingkan bahawa sebenarnya 22 bulan itu, dia sebenarnya bukan Pakatan Harapan. Sebab bila kita tengok kerajaan-kerajaan negeri yang betul-betul Pakatan Harapan jaga, tanpa penglibatan Bersatu, okey je. Pulau Pinang, okey. Selangor, okey. Dan tiba-tiba orang tengok Negeri Sembilan, hanya satu penggal di bawah Pakatan Harapan yang tak ada Bersatu. Alhamdulillah, sokongan rakyat Negeri Sembilan melonjak naik kepada Pakatan Harapan. Maksudnya orang tengok, sebenarnya Pakatan Harapan ni kalau tak rosak dengan Bersatu, mereka okey. Sebab itu sekarang rakyat, orang biasa dan orang UMNO Bersatu PAS pun, dia pun dah tak ulang dah hancing ni. Sebab dia tahu, lagi banyak dia ulang, lagi teruk rakyat menyampah dengan dia. Sebab orang ingat, 33 bulan zaman PAS UMNO Bersatu, tidak ada satu masalah pun yang diselesaikan. Masalah yang paling rakyat ingat apa dia? Telur. Kerajaan mana dalam dunia ini menghadapi krisis nasional sebab tak ada telur? Kerajaan UMNO PAS Bersatu ya tak ada dalam sejarah negara. Bukan saja negara kita, negara lain dalam dunia pun tak ada. Krisis nasional tak ada telur. Krisis nasional tak ada ayam. Orang kotlah krisis nak kena serang ke, krisis kewangan ke, krisis kebuluran ke, krisis kemarau ke. Hanya Malaysia di bawah PAS, UMNO dan Bersatu, krisis kita tak ada telur. Sebab itu orang tahu, kalau bandingkan Pakatan Harapan dan juga UMNO Barisan Nasional, orang tahu. Dan yang paling penting, terutamanya pengundi yang muda-muda ini zaman media sosial. Orang dapat berita daripada Facebook, daripada Twitter, daripada laman-laman berita web, dan media kita jauh lebih adil sekarang berbanding dengan 10-15 tahun yang lepas. Jadi orang yang muda dapat membezakan yang mana parti main perkauman, yang mana parti hanya soal kuasa dan jawatan kepada mereka, dan yang mana parti dan gabungan yang tumpuan mereka ialah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sepanjang kempen ni dah nak masuk berapa hari ni? Lebih kurang 10 hari berkempen, saudara-saudari. Saya nak tanya orang balik pulau. Pernah ke tidak sekali pun kita dengar kempen daripada PAS, daripada Bersatu, daripada UMNO yang bercakap mengenai masalah rakyat? Satu pun tak ada, saudara-saudari. Sebab tu bila media tanya saya apa perasaan saya berkempen kali ini,
Saya kata ini kempen lawan kita, baik UMNO Barisan Nasional, baik PAS Bersatu Perikatan Nasional. Dalam semua pilihan raya yang saya telah uruskan, dan dah 4 pilihan raya saya uruskan, ini kempen lawan kita yang paling cabuk dan cokiang sekali-sekali. Dulu paling kurang, lawan Najib berpeluh lah juga kita sebab ada Rosmah. Sekarang ni Rosmah pun tak ada, isu pun tak ada. Mereka hanya main satu isu semata-mata, iaitu isu perkauman. Sebelah kita, sampai sekarang kita masih lagi tumpu soal yang paling penting, iaitu soal gaji. Gaji ni soal yang cukup penting daripada hujung sempadan dekat Perlis sampai ke hujung sempadan dekat Singapura, saudara-saudari. Kalau kita ada bangunan besar pun, kalau kita kata pertumbuhan ekonomi paling hebat dalam dunia, tapi kalau kerajaan itu tidak berjaya menterjemahkan segala yang kita kata itu kepada dalam bentuk gaji yang lebih besar, terutamanya kepada yang muda-muda, kerajaan itu telah gagal. Kerajaan Pakatan ke, Kerajaan Barisan Nasional ke, Kerajaan Perikatan ke, cabaran nombor 1 kerajaan kita, siapa yang jadi kerajaan selepas ini, ialah bagaimana kita meletakkan program yang tersusun supaya gaji boleh naik secara berkala, dan gaji yang naik secara berkala itu adalah program ekonomi nasional, supaya dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang, tangga gaji rakyat kita, daripada yang cuci longkang, yang sapu sampah, kepada budak-budak yang keluar universiti, kepada yang tinggi-tinggi, kita nak pastikan gaji itu tidak terlalu tertinggal berbanding dengan negara-negara macam Singapura. Baru kalau kita boleh naikkan gaji rakyat, barulah kerajaan itu boleh mendabik dada bahawa dia telah menjalankan tanggungjawab dan menguruskan ekonomi dengan baik. Kalau dia bina jambatan besar ke, bangunan besar ke, dia hantar Mahathir naik ke bulan ke, itu bukanlah ukuran kerajaan itu berjaya ke tidak. Hanya Pakatan Harapan sekarang masuk 10 hari yang bercakap tentang gaji rakyat. Dan kita tahu, selesai gaji rakyat, insya-Allah kita juga akan selesai satu lagi masalah yang paling utama, iaitu kos sara hidup. Orang duk cerita pasal harga barang naik. Saudara-saudari yang mengikuti saya daripada dulu lagi, 10-11 tahun yang lepas, saya antara yang paling capoi sekali mulut cakap pasal harga barang naik. Segala-galanya saya dah cakap. Kita dah berjaya stabilkan harga minyak, contohnya. Kita berjaya lawan GST, nak jaga supaya harga barang jangan naik mendadak. Tapi kita juga tahu, satu langkah yang paling penting untuk mengawal kos sara hidup harga barang ialah kita kena naikkan gaji. Supaya bila gaji naik, harga barang naik pun masih ada lebihan pendapatan, maka tidaklah terlalu membebankan seperti yang ada sekarang ini. Harga barang naik tiap-tiap tahun, gaji makin turun tiap-tiap tahun, saudara-saudari. Kalau tanya UMNO, kalau tanya PAS Bersatu, sampai sekarang dia tak nak sentuh soal gaji. Satu, sebab dia tak ada idea dan akal macam mana nak selesai soal gaji. Tanya orang PAS, tanya Menteri UMNO, tanya Muhyiddin. Kalau tanya dia Tan Sri, apa pandangan Tan Sri mengenai gaji, dia akan jawab, gaji saya sebagai ahli parlimen belum mencukupi lagi. Orang tanya pasal gaji rakyat, dia cakap pasal gaji dia. Gaji dalam kepala dia ialah yang masuk poket dia. Itu je yang dia fikir. Sebab itu dia tak sentuh pasal gaji. Tanya lagi pasal gaji, bila dia dah tak ada akal untuk menjawab macam mana nak selesai gaji, dia akan jawab apa? Oh, gaji ni sebenarnya masalahnya ialah orang-orang Cina. Sebab orang Cina yang berniaga, orang Cina yang majikan, orang Cina sebenarnya yang tak nak naikkan gaji. Sedangkan kita tahu hakikat sebenar. Sebahagian besar majikan sekarang ni ada yang Cina, ada yang Melayu, ada yang India.
kita mengalami masalah kerana ekonomi tak berkembang dengan baik. Kalau untung kita tak ada, masalah ekonomi negara tak berkembang, macam mana kita nak bayar gaji dengan lebih? Sebab kalau kita lebih-lebih bayar gaji, kita bungkus. Bungkus syarikat kita, lebih ramai anak-anak muda yang tak ada kerja. Jadi sebab itu kita tersangkut sekarang. Menyelesaikan masalah gaji memerlukan komitmen daripada kerajaan untuk menaikkan gaji secara berkala. Ada tahun, ada masa, ada ketika yang kerajaan kena ambil wang daripada peruntukan untuk bantu majikan-majikan supaya setiap tahun itu walau macam mana teruk pun keadaan, rakyat biasa akan terus mendapat kenaikan gaji dari satu tahun ke satu tahun. Sebab itulah yang dibuat oleh negara-negara lain untuk meningkatkan tahap gaji dia. Ni siapa korang punya bomoh hujan ni? Bomoh hujan di balik pulau tidak berkesan. Aku dah basah kuyup dah kat depan ni. Jadi, baik. Saya pun tak boleh lama dah, ada dalam 3-4 minit lagi. Saya kena bergegas ke Sungai Petani. Kalau tidak, kena marah dekat orang Sungai Petani. Bagi pihak PKR dan Pakatan Harapan, saya nak ucap terima kasih kepada... Tak apa. It's okay. Alah, pilihan raya sekali 5 tahun je. Kalau kena basah kuyup untuk tendang UMNO Barisan Nasional, lebih daripada basah kuyup, kita sanggup buat sehari-hari. Tak ada masalah. 3-4 minit terakhir begini, saya bagi pihak PKR, bagi pihak Pakatan Harapan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan di balik pulau, kawan-kawan di Pulau Pinang, kerana setakat ini nampaknya rakyat di balik pulau, pengundi di Pulau Pinang masih teguh bersama kita dan insya-Allah akan memenangkan kita di semua kerusi yang kita telah menang setakat ini. Cuma nasihat saya kepada sahabat baik saya, Bakhtiar. Bakhtiar dengan saya ni lebih kurang sama dari segi pandangan kami mengenai politik. Kami tak suka jadi orang politik. Kau tak percaya, tanya dia, tanya isteri dia. Pilihan raya umum yang lepas, dia tak nak bertanding sampai ke Sudah. Saya kena telefon berkali-kali, tak lepas dengan dia, kena bercakap dengan isteri dia. Beritahu kat dia, ini tugas nasional. Kita perlukan orang-orang yang profesional, yang ada pengalaman menguruskan syarikat besar. Kerana kalau kita menang, kita ada tugas yang sangat besar. Kerajaan Pakatan Harapan yang menang selepas ini, kalau dalam istilah korporat, ini adalah kerajaan turnaround. Kita hanya ada masa 1 penggal saja untuk turnaround, untuk membaiki dan memperbetulkan seberapa banyak masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional PAS bersatu selama 60 tahun yang lepas. Jadi kita perlukan orang-orang macam Bakhtiar. Nasihat saya kepada saya sendiri, kepada Bakhtiar, kepada semua yang bertanding, jangan lupa diri. Kalau masa kita nak menang pilihan raya, kita sanggup duduk dalam hujan untuk berjumpa dengan rakyat. Lepas kamu menang, jangan kamu bagi alasan yang itu susah, yang ini susah bila rakyat nak jumpa. Nasihat saya kepada dan ingatan saya kepada Bakhtiar, kalau kita menang dan kita ada tanggungjawab untuk perbaiki keadaan, jangan sekali-kali kamu dengar kepada orang-orang yang lebih kaya, lebih besar, tycoon, korporat. Dengar boleh, tapi setiap keputusan kita itu mestilah dengan niat kita hanya ada 5 tahun untuk memperbaiki keadaan. Kalau kita buat dengan dengar apa yang korporat nak, kita dengar sebab ada orang tokai kaya yang bercakap dengan kita, dan tindakan kita itu sampai kita meminggirkan rakyat, maka kalau kita masuk pilihan raya sekali lagi, kalau rakyat buang, patutlah rakyat buang kepada kita. Kalau setiap calon Pakatan Harapan masuk bertanding dengan niat itu, dengan sokongan rakyat, dengan doa masing-masing, insya-Allah saudara-saudari, ini peluang terbaik kita untuk meletakkan kembali negara kita ke atas landasan yang betul, insya-Allah.
Dan janji saya terakhir sekali. Janji, yang ini saya berjanji tau. Dengan orang balik pulau dan dengan semua orang Pulau Pinang. Dengan rakyat Malaysia kalau ada yang mendengar. Saya tahu bahawa kita masuk pilihan raya ini dalam keadaan yang begitu sensitif. Kita berlawan dengan kempen yang melampau, yang menghina dan membenci orang bukan Islam. Sampai ada dalam ceramah dan program PAS yang penceramah dia kata kalau tak ada undang-undang dia nak sembelih orang bukan Islam. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan, insya-Allah selagi kami ada dalam politik di negara ini, yang Melayu, Bumi Putra di dalam PKR, di dalam PH, insya-Allah saudara-saudari kami akan mempertahankan setiap orang Melayu, Cina, India, dan kita takkan benarkan yang melampau begini terus merosakkan negara kita. Jadi esok saya harap kalau ada yang boleh hadir, tapi korang kat balik pulau tak boleh hadir lah. Tapi saya harap bagi sokongan sepenuhnya, esok saya akan buat laporan polis terhadap PAS. Yang pertama kali saya ingat dalam sejarah negara kita, seorang pimpinan Melayu buat laporan polis terhadap PAS supaya diambil tindakan undang-undang kerana terus bermainkan api perkauman yang cuba memecah belahkan dan saling benci-membenci di antara orang Melayu dan bukan Melayu. I want to tell our non-Malay friends, enough is enough. And we will stand up bukan sebab kita nak dapat undi daripada orang Cina, bukan daripada orang India. Kita dah dapat pun undi daripada Cina dan India. Tetapi orang Melayu bukan macam itu. Orang Islam bukan macam itu. Kita dibesarkan supaya beradab dan menghormati dan berjiwa besar semua orang. Orang Islam diajar supaya berbuat baik dan saling mengenali semua orang. Kerana lebih ramai kita mengenali, lebih ramai kita belajar, lebih banyak ilmu kita, maka kita akan menjadi lebih baik dan dalam negara ini kita boleh menjadi pemimpin yang adil kepada semua. Kalau kita hanya adil kepada orang Melayu tetapi tidak adil kepada orang bukan Melayu dan Islam, itu bukan Islam, saudara-saudari. Orang Islam, sejarah kita ialah dulu semasa orang Yahudi dibuang daripada Eropah, satu-satunya negara yang menerima orang Islam ialah kerajaan Turki, kerajaan Islam yang memberi perlindungan, yang memberi tempat. Dan sehinggalah kerajaan Turki makin lama makin besar. Jadi kita ada sejarah yang panjang bahawa kita berlapang dada, kita mengalu-ngalukan kepelbagaian dan kita belajar daripada semua, kerana itu tonggak kekuatan dan peradaban kita sebagai orang Islam. Jadi, to my non-Malay friends, don't worry. We will fight, we will stand, kerana kita ada tugas yang lagi besar, iaitu memperbaiki negara kita. Dan untuk baiki negara kita, kita perlukan semua orang. Melayu kita perlukan, Cina kita perlukan, India kita perlukan, Iban, Kadazan. We need every single one to save this country. Jadi, saya pun dah basah. Jadi insya-Allah saya tak ada kesempatan dah untuk kembali ke balik pulau lepas ini. Saya esok di Lembah Kelang, lusa di Johor, kemudian di Negeri Sembilan dan akhir sekali di Perak. Saya doakan yang terbaik. Saya yakin insya-Allah kita akan mempertahankan balik pulau, insya-Allah. Jadi saya tutup dengan kita bakar semangat kita dalam hujan. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh. Dan saya sebut pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Okey? Ayuh! Kuat lagi. Ayuh! Ayuh! Kita! 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 Pakatan! 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 InsyaAllah jumpa di Putrajaya minggu depan, insyaAllah. Sekian. Sese, nandri, vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau saya kena cabut cepat.
Sebab saya memang betul-betul kena bergegar ke Serap Tani. Jadi insyaAllah kita jumpa sekali lagi. Terima kasih.